وبركاته. إلى المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ثم إلى روح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام في الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم يا إله العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونعبدهم عن ضيف إبراهيم. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن علما أو متعلما أو سميعا ولا تكن الرابعا فتهلك. كلا يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ فقال العلم بالله. صدق رسول الله. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pertama dan buat selamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan kasih dan sayang Allah taala alhamdulillah saat ini dan ketika ini kita masih diberi keupayaan, peluang dan ruang dalam kehidupan kita yang mana Allah masih memberi keupayaan pada kita semua, yang mana pada malam ini dapat kita bersua kembali, dapat kita jumpa lagi, dapat kita menunaikan sembahyang fardu maghrib berjamaah dan seterusnya. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih memberi keupayaan untuk duduk sebentar waktu dengan i'tikaf, dapat kita diperdengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga sabdaan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam perjalanan kehidupan kita ini adalah lain tak bukan untuk merasai keberadaan Tuhan dalam kehidupan kita.
Bila mana seorang hamba merasai keberadaan Tuhan dalam hidup, maka sesungguhnya ianya akan berusaha sedaya upaya yang boleh dengan keizinan Allah Ta'ala untuk melaksanakan segala titah perintah Allah mengikut sunnah baginda Muhammad Rasulullah SAW dan juga meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah antara sifat diri kita ni sebagai hamba Allah. Ada? Allah menyatakan dalam hadis Qudsi, menyatakan, kamu menghiasi rumah-rumah kamu, tetapi kamu merobohkan akan rumah aku. Itu maknanya Allah SWT mentafsirkan dengan istilah bahasa balaghah, kan? Yang mana untuk dipaham pada kita bahawa sesungguhnya sejauh manakah kita hidup kat dunia ini dalam meraih kasih sayang Allah. Allah sebut dalam berarti kata, kamu hiasi rumah kamu, tapi kamu robohkan rumah aku. Maksudnya apa? Kita doa kepada Allah SWT minta syurga. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah. Tak? Kita minta kepada Allah, ya Allah, kau redhakanlah aku masuk syurga. Tapi kau hidup kat dunia, tak nak datang taman-taman syurga. Tapi yang kau doa minta tu minta apa? Sebab itu, dalam berarti kata kita ni hamba kepada Tuhan, rasailah keberadaan Tuhan dalam hidup. Sebab itu, kalaulah dalam hidup, mengapa hidup ni nak datang rumah Tuhan? Mengapa nak datang surau? Mengapa datang masjid? Nak datang tempat azan diazankan? Kenapa? Itu persoalannya. Tak? Kerana kalau mengikut dalam kehidupan kita ni, hidup kat dunia, apa yang Allah tak beri pada kita? Semua Allah dah bagi. Semua dah kita kecapi. Semua kita dah rasai dalam kehidupan kita. Tak? Apa lagi yang tak dapat? Apa lagi yang tak pernah pergi ke mana-mana? Cikgu Mahil. Tak? Sampai pencen. Tak? Apa yang tak dapat? Ada yang tak dapat tak? Agak, tu jawab pada kahwin lagi. Memanglah kalau kata belum kahwin, aku pun belum kahwin. Tapi yang kedua lah, satu dah. Kan? Jawapan lelaki ni senang betul lah. Ya kan? Belum kahwin lagi. Dia tak sadar nak masuk surga ke nak masuk mana tu. Kahwin je tu dia. Yelah tak apalah. Kalau jalannya betul tak apa, tak salah. Carilah sedaya upaya. Kan? Ada juga yang satu. Ada juga yang dua. Bahagia tak bahagia? Ya bahagia. Walaupun satu, bahagia juga. Yang tak bahagia? Yang tak bahagia tak merasai keberadaan Tuhan dalam hidup. Asyik tak cukup aja. Kan? Sampaikan tak cukup, nak datang rumah Tuhan pun tak sempat. Tak bahagialah namanya tu. Tapi pelik pula. Tempat lain jauh mana jauh macam mana sekalipun boleh pergi. Kan? Sebab tu dalam kata kita ni, Allahu Akbar, kan? Kita boleh pergi mana-mana. Kalau bangun pagi pukul lapar, boleh cari apa? Warung. Boleh cari kuih, cari makan, kedai warung mana yang sedap, kan? Boleh pergi. Kan? Siang sikit, gang. Yelah dah pencen nak mana pergi. Yang yuk kita pergi. Tengah hari kita makan dekat Parit Jawa, makan asam pedas Parit Jawa. Pergi. Kan? Apa yang tak pergi? Hari Jumaat. Hari Jumaat ada pasar lambat dekat Parit Ahmad pergi. Tak boleh tak pergi. Tapi masalahnya masjid, surau dekat rumah tak boleh pergi. La ilaha illallah. Agak-agak macam mana tu?
kalaulah kita merasakan begitu, kita ni sampai hidup tak kenal dengan Tuhan, tak dapat datang rumah Tuhan, agak-agaknya kenapa tak boleh pergi rumah Tuhan? Bukan tak ada masa, bukan tak ada kemudahan. Agak-agaknya kenapa, Bu? Oh, Bu. Kenapa tak nak datang? Kerana Allah tak jadikan dirinya sebagai tetamu kepada Tuhan. Itu je. Allah tak jadikan kita ni sebagai tetamu kepada Tuhan. Kan kita datang rumah Tuhan ni kan tetamu Allah. Tak? Sebab itu, kenalah datang rumah Tuhan kerana di situlah turunnya rahmatnya, kasih sayang Allah. Kita kena fikir-fikirkan. Kan? Kalaulah selama mana kita hidup, nikmat yang kita kecapi, kita tak boleh datang juga merasai keberadaan Tuhan untuk datang rumah Tuhan. Alangkah malangnya hidup. Pasal apa? Nanti Allah hina kita. Dalam ayat Al-Quran tu Allah ada sebut, wallazina kazzabu bi ayatina wastakbaru an ibadati sayadkhuluna jahannama dahirin. Sungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri daripada beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannam, esok aku masukkan dia dalam neraka jahanam, dakhirina, dalam keadaan hina dina. Allah beritahu. Jadi kita pun belum sampai neraka, pasal belum mati. Kan? Hidup bukan untuk hidup, tapi hidup untuk mati. Mati itu bukan akhir cerita dalam kehidupan, tetapi mati itu permulaan kehidupan. Ini sering aku cakap lah kan. Kita hidup kat dunia sekejap. Bila kita mati, itulah kehidupan yang sebenar-benarnya. Tak? Dalam perjalanan hidup ni. Tapi yelah bang, macam mana ya hidup kita ni, kita kan dalam kasih rahmat sayang Tuhan. Kena cari kasih sayangnya tu Tuhan. Kerana sesungguhnya Allah SWT itu maha pengampun dan maha penyayang. Allah sayang kat kita, Allah ampunkan dosa kita. Kan? Walau macam mana sekalipun dosa kita ni, maksiat kita ni kan, sebanyak buih di lautan. Buih lautan banyak ke sikit? Agak-agak dosa kita baru banyak je Gumel. Allah, giling kepala pada orang. Bu, agak-agak dosa kita berapa banyak? Entahlah Ustaz, tak pernah kira pun aku. Yang kira Rokib Atid aja. Balikan yang kira kan. Rokib Atid, yang baik dengan yang jahat. Kan? Jadi, kalau nak fikir-fikirkan, ya Allah. Tapi Allah beritahu. Ni Allah beritahu kat mana? Ni kat Quran ni. Ni Bu nak mulalah. Dalam suratul Hijr, ayat juzuk 14, ayat 39 dengan 50. Apa Allah beritahu? Allah beritahu, nabbi'u ibadi anni ana ghafurur rahim. Ana ghafurur rahim. Allah beritahu, kabarkanlah kepada hamba-hambaku, kabarkanlah, nabbi ibadi. Maknanya yang habarkan ni siapa? Allah menghabarkan kepada Muhammad. Muhammad menghabarkan kepada kepada umatnya. Kan? Lihatkan dekat sini ni, ayat ini menyatakan bahawa sesungguhnya habarkanlah Muhammad kepada mereka. Jadi dalam berti kata kita ni, nak tahu dalam perjalanan hidup kita ni, kita ada panduan, ada peraturan, kena tengok Quran. Kena tengok Quran. Ingat,
Dalam arti kata perjalanan hidup kita ni kenapa, mengapa nak kita dengar. Kan? Sebab itu apatah lagi kalaulah tadi Allah berkata hadis kursi, mengapa kamu hiasi rumah kami tapi kamu robohkan rumah aku? Maksudnya apa? Kita hidup kat dunia, rumah yang kita bina ni kan. Oh, kita sanggup hias. Cantik-cantik. Ya tak? Mula-mula kahwin, biliknya 2 je. Ya, mula-mula kahwin, biliknya 2 bang. Ya kan? Satu bilik tamu untuk satu bilik beradu. Ya kan? Beradu ke apa? Tak beradu Beradu bergaduh kata tu. Gaduh senang. Senang susah dia gaduh kat situ lah. Kan? Dalam erti kata mula-mula kahwin 2 biliknya kan. Rumah pun ialah rumah mula kahwin. Rumah kau beli pun baru 45,000, 60,000. Sekarang jangan cerita. Kan? Mula-mula rumah. Tapi dari kehidupan, perjalanan hidup, Allah beri kemewahan, kesenangan. Kan? Besarkan rumah. Kan? Tanah ada. Duduk kampung Baik Raja. Di tanah ada. Besarkan rumah. Lainlah ke rumah taman tak boleh besar. Besar gitu ke? Ya tak? Kita ada tanah besar. Tak salah. Besarkan. Dia dah tambah anak. Kahwin baru setahun. Dapat anak lagi. Dapat anak. Kan? Kau masuk 2 tahun. Tak sempat 2 tahun. Dapat lagi. Kan? Ada gitu bu? Ya bu? Anak berapa orang? 2-3 orang. Tak ramai. Kan? Macam cikgu main legok. Setahun. 9. Ya tak? Dia lebih kurang aku juga kan? 9. Kalau 9, 2 bilik mana cukup? Itu yang ketambah besar tu. Kan? Oh, rumah dunia kau bukan main, kau hias. Kau besarkan. Tapi Allah kata, kau runtuhkan rumah aku. Maksudnya apa? Runtuh tu bukan datang bagi masjid. Apa dia ambil tukul besi rubuhkan. Tak. Maksudnya apa? Maknanya rumah kita, robohkan rumah Tuhan. Kita tak datang, tak memakmurkan rumah Tuhan. Tak memakmurkan surau. Tak memakmurkan masjid. Itu maksud merobohkan. Jangan pula salah tafsiran. Roboh pergi datang bawa JCB pergi roboh. Itu dah salah besar masuk jail korang. Kan? Ni maksud merobohkan. Rumah aku apa? Kita ni hidup kat dunia. Setiap waktu masjid surau panggil kita untuk melakukan amal ibadah. Sayangnya Allah panggil kita untuk datang amal ibadah. Dipanggil untuk apa? Untuk mencari kebahagiaan dunia dan akhirat. Untuk kebahagiaan dunia akhirat. Dipanggil menuju kejayaan. Hayya 'alas solah, hayya 'alal falah. Mari sembahyang. Tapi jadi wong ki degil. Jadi wong duwe kuping ora ngrungokno. Tahu bang? Enek kuping ora gelem ngrungokno. Ada telinga tapi tak nak dengar. Itu maksudnya. Allahu Akbar. Nak macam mana? Kan? Allah beritahu macam tu. Kenapa sanggup kita macam tu? Itu yang Allah beritahu dalam perjalanan hidup kita. Kau tunggu esok. Wallazina istakbaru an ibadati. Barang siapa yang menyombongkan diri daripada ibadah kepadaku, sayadkhuluna jahannama dahirim. Sesungguhnya esok aku akan humban, aku masukkan dalam neraka Jahannam. Dahirina, dalam keadaan hina dina. Ya Allah. Sebab itu kalau kita fikir balik bang, syukur Alhamdulillah. Allah masih memberi kebayaan kita ni dapat datang rumah Allah. Dapat memakmurkan rumah Allah. Kan? Moga-moga. Kan? Tadi doa imam tadi kan. Ya Allah, jadikanlah aku hayatil ulama. Kan? Ya Allah, jadikanlah aku dalam kehidupan ulama. Mana apa? Mana doa dalam hayatnya ulama, hidup dalam
ulama ni maksud dia nak dengar, nak datang apa yang nak disampaikan daripada Quran ni. Kan? Nak apa lagi? Dia tengok dah usul kita masih nak apa lagi? Nak ke, mana lagi tempat yang kita pergi? Kalau tak pergi masjid ataupun surau. Nak duduk rumah tu juga. Kan? Nak cerita rumah ni gambar. Allah Akbar. Allah bagi kat kita lagi hebat. Daripada rumah yang kita duduk ni kan, yang kita bina beratus ribu kan. Sampai 500 ribu, 1 juta, 2 juta, 4 juta. Dia kawan aku ceramah dekat Ihsan. Allah Ustaz, anak aku beli rumah. Daripada 2 juta pergi 4 juta. Dia kata sikit 2 juta. Sikit. Kalau aku tua betul sikit. Tengok. Tu orang kaya punya cakap Beli rumah 2 juta. Beli rumah 4 juta. Duduk rumah 2 juta. Dia cakap, beli rumah lagi. Jual rumah yang 2 juta. Dan 4 juta. Tak salah pun. Ada duit. Ya kan? Kita belum tentu. Kalau ada duit, entah macam mana kan. Itu pun walaupun 4 juta per juta. Tak pelik. Tapi Allah beritahu melalui Muhammad. Rumah yang nak kita duduk ni lagi hebat daripada tu. Nanti saya ceritalah kalau sempat lah. Cerita pasal apa tau? Dalam hadis menyebut apa tadi? Sebab orang yang sembahyang apa ni? Beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ia meraih kasih sayang Tuhan. Ada disebut dalam kitab ni. Dalam kitab ni apa? Dalam kitab ni saya bawa kitab Duratun Nasihin. Perjalanan Duratun Nasihin, nasihat agama. Sebab aku cerita. Jadi Allah sebut pada kita tadi, Nabi ibadi anni ana ghafurur rahim. Dan sesungguhnya kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahawa akulah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Al-Ghafurur Rahim. Maksudnya apa? Allah ni maha pengampun. Allah sedia memaafkan kita kalau sikap kita sebagai hamba kepada Tuhan melihat keberadaan Tuhan dalam hidup. Kita sentiasa sifat diri kita ni memandang keberadaan Tuhan. Jadikan sifat kita orang yang bertakwa. Kan? Pasal dekat ayat ni juga ada nyebut. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam surga-surga, yakni taman-taman dan dekat mata air yang mengalir. Tengok. Orang yang takwa ni, orang yang mohon keampunan kepada Tuhan. Sepanjang Allah ni maha pengasih, maka kita ni sebagai hamba Tuhan kena buat apa? Kita ni kena jaga amal kita lah. Jadi orang yang abid, orang yang sembahyang tadi, orang yang ibadah, yang menjadi keutamaan kita ni, kita kena sembahyang taubat. Itu yang Allah sebut Ghafurun, maha pengampun. Dengan maha pengampunnya Allah, suruh hambanya taubat. Taubat ni bukan mudah tau. Kurpenak diomong arep ngelakoni payah. Senang dicakap tapi nak melakukannya payah. Ya tak? Taubat ni bila-bila kita boleh taubat. Tapi kalau bab sembahyang ni, kalau kita tak jaga sungguh, tak latih sungguh-sungguh, ingat senang. Sembahyang ni nak dilatih. Nak di masjid pun nak dilatih. Macam juga askar. Dia nak biar jiwa dia kental, biar dia dalam melakukan amal, dalam kumpulan dia hebat, dia mesti kenapa? Kena latih hari-hari, betul? Apa tu? Kalau pagi-pagi dia buat apa? Quran ni kan polis. Askar punya cara apa? Kawat. Kawat. Bukan kawat duri. Kawat tu pagi-pagi. Kawat sekali kawat berapa lama? Tentera. Ni ada tentera kat sini. Berapa sekali kawat berapa lama? 4
4 jam. Tengok, nak menjadikan askar yang hebat, nak cermelang, tiap-tiap pagi kawat 4 jam. Itu lagi latih. Itu dunia. Yang kita ni nak kawat dengan Tuhan. Kena latih tak? Ya latih juga lah. Datang, waktu panggil datang, pergi, kang balik. Tak cukup sekali, datang lagi. Itu nama latihan. Latihan yang mana menjadikan sifat kita memandang kepada Tuhan. Rasa seronok nak buat lagi dan lagi. Ini bila ustaz cakap sikit, kena batang hidung. Lah, ustaz ni ngata orang pula. Aku sekali datang, dia kata aku tak datang. Kapok. Janganlah kata gitu. Habis kalau aku nak cakap ni, nak cakap kat siapa lagi? Takkan aku nak cakap dengan dinding. Dia cakap dengan manusia lah. Ya kan? Kadang-kadang bang, orang marah ustaz. Tapi dia tak marah depan ustaz. Belakang ustaz dia marah. Ustaz ni mulut laser betul lah. Wah. Ya aku dapat, pernah aku cerita dengan abang, aku dapat memo. Ada satu tempat ni aku pergi kan. Dia tak marah aku. Tapi dia secara kiasan lah. Dia tulis kat surat. Lepas tu tulis kat surat tu, dia taruh kat kita aku. Bagus betul kata. Itu agak cerdik ke tak cerdik tu? Cerdik ke tak cerdik? Kalau cerdik tunggu akulah dekat kita aku. Bagus cerita boleh. Aku ajak pergi ngeteh ke. Dia taruh kertas kat wiper aku. Kan? Tulis ni. Tulis tu kan. Tulis aku ketawa je lah. Dia cakap maaf. Pandai pula maaf pula tu. Kenapa orang tak suka dengar ceramah kita? Wah, dia kata. Kerana mengata orang. Fikirkanlah. Aku cakap la ilaha illallah. Habis kalau aku nak cakap ni, cakap dengan siapa sekarang? Yang depan aku ni semua orang. Cakap pun aku berat dengan Quran tak mata macam mana lagi tak? Memang aku kata kat orang. Kena kata lah. Yang tak betul, yang salah kena kata lah. Kan? Tapi lah tak apalah kan. Aku baru dibalas dengan tulisan aja. Tak apalah. Rasulullah dibaling tau. Sampai pecah bibir. Aku ni tak sampai gitu. Baru sampai surat cinta je. Tak apalah kan. Okey lagi lah kan. Tapi yelah, alhamdulillah jugalah. Bagus juga orang cakap macam tu kan. Sekurang-kurangnya aku dapat jaga mulut aku kan. Tapi nak macam mana aku dah cakap macam tu. Kan. Allahu Akbar. Dalam kebaikan sebenarnya kan. Cakap baik pun salah. Kalau cakap salah, lagi salah. Baik cakap lah. Itu je kan. Ambil pendekatan macam tu je lah kan. Jadi gitulah keadaan kita ni. Maknanya kita ni tuan-tuan, dalam arti kata sifat kita ni merasai keberadaan Tuhan. Sifat diri kita ni kena berlapang dada. Itu je kan. Kalau kata tuan-tuan, tak ada dosa. Yang bercakap ni lagi banyak dosa tu lah. Allah sebutkan Nabi ibadi. Kan Allah katakanlah ayat 49 surah Al-Hijr ayat juzuk yang ke-14. Ayat 49. Kabarkanlah kepada hamba-hambaku. Nabi ibadi. Kan Allah tinggi. Habarkanlah kepada hamba-hambaku. Hamba-hambaku tu siapa? Kita lah. Kan? Allah nak beritahu Allah tu maha pengampun. Allah sayang kat kita. Selama mana kita hidup sampai sekarang ni, Allah masih beri keupayaan kat kita. Kan? Allah masih dapat datangkan rumah Tuhan. Terima kasih ya Allah. Kau masih beri keupayaan aku masih datang rumah Tuhan. Ada orang merintih nak datang rumah. Sepasal dah sakit. Aku ni cuma dengar je azan. Tapi aku tak dapat datang. Tak ada siapa nak hantar aku. Ya ada macam tu lah. Merintih. Kan? Alhamdulillah lah. Walaupun mungkin dalam kehidupan dia selalu pergi masjid, selalu pergi solat. Tapi dia dah tua kan. Dah tak ada keupayaan tak datang. Masih dikira datang rumah Tuhan. Pasal apa dia nak sentiasa nak datang. Ini bukan tak nak datang. Masa ada gagah. Kesenangan ada, kemudahan ada pun tak datang.
Nak macam mana? Tanyalah masing-masing kan. Ya tak? Dalam arti kata tadi, Allah sebutkan pada kita supaya kita ni jadi hamba yang benar-benar merita kasih sayang Allah Ta'ala. Allah kata apa lagi? Wa anna azabi huwal azabun alim. Ayat 50 suratul Hijr. Dan sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih. Allah. Kalau nak cerita pedihnya azab Tuhan ni tuan-tuan, kalau kitab ni apa? 10 golongan yang diusir di padang mahsyar. 10 orang. Jangan cerita dulu lah, cerita lain. Cerita azab ni kan, tak ni cerita azab, aku belum nak mati. Memanglah kita kena ingatkan macam tu, supaya kita insaf. Kan? Baik. Aku janji tadi nak cerita pasal kenapa nak datang rumah Tuhan. Kenapa nak kedatang hari datang rumah Allah ni? Kenapa? Nabi sebut. Wa ruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri meriwayatkan hadis ini, menyatakan kan, ruya anin Nabi. Mana diriwayatkan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Annani nun taukid. Kalau bahasa menyungguhkan. Sesungguhnya ia. Hu ni Muhammad. Mana? Apa yang Nabi Muhammad nak khabarkan ni, benda ni sungguh penting. Kan? Annahu qala. Sesungguhnya Nabi bersabda. Qala. Kata apa? Man sholla as-sholatal ma'al jama'ah. Nampak? Kan jelas? Man sholla as-sholatal jama'ah. Barang siapa yang sembahyang bersamanya jamaah, ma'al jamaah. Maksudnya apa? Nabi suruh sembahyang kita berjemaah. Kan jelas kan? Tapi mengapa kita pilih nak sembahyang kat rumah? Sembahyang jemaah ni kat mana? Bu, sembahyang jemaah ni kat mana? Surau. Atau masjid, atau tempat di mana azan diazankan. Itulah tempat sembahyang berjemaah. Bukan itu aja. Nabi sebut wajalasa fi khalqatil ilmi, dan duduk di kalangan majlis ilmu, yakni mengaji. Maksudnya apa? Menjadi kepentingan dalam hidup kita ni, dah usia-usia macam kita ni, kalau ada majlis ilmu, kita kena datang, kita kena duduk, kita kena menghadiri. Kerana di situlah yang disebut taman-taman syurga. Kerana di situlah bila mana seorang itu dapat duduk dalam majlis ilmu ni, malaikat, terutamanya malaikat Jibril membuka akan kepaknya. Nampak tak malaikat? Tak nampak. Kerana dia daripada cahaya. Sekarang ni malaikat mengepakkan, dia buka kepak dia. Sebenarnya untuk apa? Memohon keampunan untuk hamba yang datang majlis ilmu tu. Dia mohon, Allahumma gfir lahu warhamhu, kau rahmatilah hamba ini, kau keampunkanlah hamba ini. Sampai kita balik. Kalau kita fikir balik, kan, rahmat Allah tu, Allah nak bagi kat kita melalui apa? Keampunan. Bila keampunan yang Allah beri pada kita, selama mana kita duduk dalam hidup rumah majlis ilmu, kan, ditakdirkan kita mati, jamin masuk syurga. Jamin tau. Nanti ada ayat bawah tu, Allah sebut. Pertama tadi apa? Suruh sembahyang berjamaah. Kedua, wajalasa halqatil ilmi, duduk dalam majlis ilmu. Kalau kata kita duduk dalam majlis ilmu, sejauh manakah selama mana kita hidup ni dah berpuluh-puluh tahun, datang tak majlis ilmu?
Datang tak majlis ilmu? Adakah hanya maghrib aja? Kalau kata nikmat kita ni kita ni nikmat kita dah Allah bagi. Kalau dulu sibuk kerja, dulu sibuk ngajar, itu ini kan, tak sempat datang belajar masjid, tak ada duduk sembahyang berjamaah. Tak apalah, dulu Allah ampunkan. Sekarang ni dah masa ada. Umur dibeli 50, 60, dah benjen pun. Nak buat apa lagi? Haji, apa pandangan Tuhan pada saat? Apa pandangan Tuhan? Cik nak tanya kan? Cikgu Umar, apa pandangan cikgu? Nak supaya kita ni merasai, nak duduk dalam majlis ilmu, nak datang rumah Tuhan. Macam mana lagi nak cakap? Memanglah kita sebut hidayah tu milik Tuhan. Tapi kalau hidayah tu tak cari, datang ke hidayah tu. Geti lapor, datang warung, geti pula. Lapor perut. Tahu setan botol pergi warung. Dengar kuliah ke masjid, dekat surau, tak nak datang. Petuah punya manusia lah aku cakap. Betuah lah aku cakap pasal betuah. Walaupun kau tak ada dalam masjid, Allah masih bagi makan tau. Tak sadar lagi. Lepas tu kalau cakap macam kasar pula bahasa kan. Tapi nak macam mana? Kan? Allah dah suruh sembahyang berjamaah. Nabi suruh. Berdatang duduk dalam majlis ilmu. Untuk apa? Wasami'a kalam Allah. Kerana serta mendengarkan akam kalam Allah. Nak dengar kalam Tuhan ni, nak dengar Al-Quran. Kalau saya tanya balik, kalau dekat rumah kita seorang-seorang, Quran tengok tak Quran? Nak dengar kalam. Kalau baca aja tak tahu makna, macam? Boleh? Bagus baca. Kerana sesungguhnya setiap kehidupan kita ini, sebelum kita melihat benda lain, sebelum kita melihat keindahan Tuhan, berkalamlah dengan Tuhan terlebih dahulu. Itu lagi bagus. Pagi-pagi, belum pergi sembahyang, tengok Quran dulu. Berbicara dengan kalam Tuhan. Ya Allah, aku ni tak pandai, ya Allah. Aku tak tahu. Hari-hari aku baca, kau berilah pengertian. Untuk aku baca, ya Allah. Untuk aku memahami kalammu, ya Allah. Jadi, kalau kita sendiri tak tahu, caranya lah apa? Duduk dalam majlis ilmu. Allah beri faham. Tapi, Allah nak beri faham. Tapi kau tak nak datang. Tak nak duduk dalam taman syurga. Tapi nak masuk syurga. Macam mana? Contoh macam ni lah. Macam ni. Dia datang warung. Jajah. Buatkan aku roti canai satu. Kopi O satu. Jah pun buat. Jah ganda dia buat. Elok je buat. Dah buat. Dah buat nak taruh kat meja. Dia balik. Dia balik. Dia balik. Kenapa pula aku dah buat. Dia balik pula. Mungkin dia halah tak apa. Dia pun masukkan balik kan. Besok datang lagi. Tengah hari dia datang tak datang pagi datang lagi. Jangan aku nak kau masak apa ni lagi? Mak ini Bang Mat sedap aku masak ini. Asam pedas 3 rasa. Aku ada tu. Tak ada tu asam pedas 3 rasa. Dia ada asam pedas je. Dia ada asam pedas 3 rasa. Dia pun sediakan. Aku nak air sirap. Dia sediakan cantik. Sediakan macam ni. Ni Bang Mat. Dia balik. Dia cakap pelik tu. Kenapa Bang Mat ni? Agak dah sengit ke apa kata. Dia tak gitu kan. Begitu juga kita dengan Tuhan. Allah dah bagi. Kan? Kau nak masuk surga. Tapi Allah dah hidangkan taman-taman surga. Kau balik. Tuan kedai tadi dah buat kan untuk kau. Dah dikasih. Kau tak makan, kau balik gitu. Apa perasaan tuan kedai? Apa cerita tuan? Agak-agak dapat apa? Celaka kau, aku dah buat bergebat. Betul tak? Jangan sampai kita esok dicilakakan oleh Tuhan.
Hina kita tu. Ada ayat apa tu? Esok kau datang rumah Allah jemput kau kan. Kau mati esok cakap Tuhan. Tuhan, kenapa kau butakan aku sedangkan dulu aku tak buta kat dunia? Ada perumpamaan dia. Gini kita lah kan. Selama mana kita hidup, Allah beri nikmat. Silih berganti ustaz datang masuk ni kan. Tak datang juga. Besok jangan lupa. Ustaz Ismail Sarif subuh ke maghrib. Maghrib jangan tak datang. Jadinya tuan-tuan, kalau kita fikir-fikir balik, inilah yang Nabi sebut, kenapa nak datang halaqah ilmu? Wasami'a kalam Allah. Sembayang jemaah duduk dalam majlis ilmu nak dengar kalam Tuhan, dan yang keempat wa amila bih, dan beramal dengannya. Beramal maksudnya apa? Beramal ni maknanya bukan cukup sekali. Mana datang, panggil, datang, panggil, datang, panggil, datang. Bila panggil tak datang, bila mana? Bila panggil datang, bila mana? Kalau dah mati. Ini ada cerita tu sebab mati tu. Allahumma salli alaihi wasallam. Sahabat. Dah masuk isyak belum? Kau sedar habis cakap ni? Lagi berapa minit? Sikit lagi. 1 minit lagi. Ni ada sahabat tu. Tuan-tuan pun kenal sahabat. Pernah dengar lah, bukan kenal. Sahabat Nabi SAW yang bernama Saubin bin Abdad. Sekejap dia ni insyaAllah. Ini baru mula sikit ni. Belum cerita ni. Cerita ni yang Nabi nak sebut ni. A'tullahi sittatat. Sebenarnya Allah memberi keberuntungan 6 perkara. Dah masuk insya'. Apabila silakan azan. Nanti kita sambung sikit. Boleh Pak Imam Sambung sampai pukul 8.30. 8.30. Jangan sampai pukul 9 lah. Kesian Kang. Makcik tu belum makan lagi tu. Aku tahu. Datang belum makan tadi. Lapar pula kan sampai pukul 9. Allahu Akbar. Bismillah. Allah. Allah. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbah.
innaka la tukhliful mi'ad bi rahmatika. Jadi alhamdulillah syukur kita kepada Allah SWT. Kerana dengan kasih sayang Allah SWT, Allah masih memberi keupayaan, peluang dan ruang dalam kehidupan kita. Jadi sebelum saya meneruskan kuliah saya ingin kongsikan untuk madrasah saya lah. Madrasah, infak untuk madrasah, Madrasah Tahfiz Pengajian Kitab Turas MTAQ yang beralamat nombor 71 Jalan 4 Kampung Melayu Raya 85300 Segamat Johor. Jadi madrasah saya ni beroperasi daripada 2012 sampai sekarang. Jadi alhamdulillah perjalanan sekolah tahfiz saya ni murid sekarang ni lebih kurang laki dan perempuan 64. 20 perempuan, 44 orang lelaki. Dan kita melaksanakan pengurusan madrasah dengan sumbangan daripada individu, tokoh korporat dan semua masyarakat yang ingin sama untuk menyumbang dengan seberapa daya yang boleh. Kan? Memang kita tidak dapat bantuan daripada mana, tetapi kita alhamdulillah hingga sekarang ini masih beroperasi seperti biasa. Dan alhamdulillah juga dapat di kalangan pelajar-pelajar ada yang keluar negara, kan, meneruskan pengajian. Jadi dalam berti kata tadi, mudah-mudahan kan, dengan asbab rezeki yang Allah kurniakan untuk kita ni, kita tak tahu dengan amal ibadah kita yang diterima oleh Ta'ala. Tetapi antara ibadah ataupun amalan yang diterima oleh Ta'ala adalah infak ataupun sedekah kita ni. Kan? Sebab itu Nabi menyebut dalam hadisnya, apabila matinya anak Adam, maka terputuslah segala amalannya kecuali 3. Pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat. Sebab itu kalau kita ajar anak kita ni jadi orang yang berusaha dalam agama, itu mana ilmu walaupun esok kita dah mati, sentiasa berterusan amal jariahnya tu. Dan yang ketiga, anak yang soleh. Anak soleh yang mendoakan kepada kedua ibu bapa. Ini antara amalan yang Allah cash terima. Jadi mudah-mudahanlah nanti lepas isyak, anak tuan kalau dikongsikan rezeki, insya-Allah sama-sama untuk kita menyumbang. Baik. Dalam erti kata tadi, mengapa sifat kita ni dalam kat dunia ni, kenapa nak datang surau, kenapa nak datang masjid, kenapa nak datang rumah Tuhan? Kenapa? Kerana sesungguhnya Nabi sendiri menyebut. Kan? Antaranya Nabi sebut, pertama, barang siapa yang sembahyang dengannya berjamaah, mana kita kena sungguh-sungguh sedaya upaya jangan sampai tinggal sembahyang berjamaah. Kita kena bahkan bukan itu saja, kita disuruh untuk duduk dalam halaqah ilmu. Kan? Macam kita lah surau kita ni alhamdulillah kan. Setiap waktu subuh, maghrib ada halaqah. Halaqah ilmu. Tak kira siapa ustaz yang datang kan. Kita nak datang. Untuk apa? Untuk kita dengar akan kalam Tuhan. Kerana dengan mendengarkan kalam Tuhan itu menjadikan kita orang yang berilmu, tahu mana hak Tuhan, mana keperluan kita, mana yang lebih menjadi keutamaan hidup dunia ataupun hidup akhirat. Kita kena tahu. Dan Nabi sebutkan wa amilabi, dan beramal dengannya. Amal apa? Kita jaga sembahyang jemaah kita, kita nak duduk dalam majlis ilmu, kita nak duduk halaqah ilmu, nak dengarkan kalam Tuhan, maka kita beramal sentiasa.
Sifat orang yang demikian, Nabi menyebutkan, A'tallahu ta'ala sittata asya'ah. Sesungguhnya Allah SWT memulihkan orang itu, memberi keberuntungan orang itu 6 perkara. 6 perkara bang. Aku ringkaskanlah. 8.30 berhenti. 5 minit lagi. Kalau cerita 6 ni, pukul 10 belum tentu habis. Tapi tak apa, ringkas saja. Pertama, bila mana kita ni kasih dengan Tuhan, bila mana kita nak kasih dengan Muhammad, pertama, hidup kat dunia, ar-rizqu minal halal. Rezeki kita daripada rezeki yang halal. Bahkan bukan itu saja. Nabi sebut dalam hadis yang lain, la yusibuhu fikrun fid dunya. Dia tidak ditimpa kemiskinan selama mana dia hidup kat dunia. Kita tengok, ini hari, ramai tak orang miskin. Ini hari miskin bang. Ramai orang miskin. Kenapa? Biar miskin harta, tak apa. Tapi jangan miskin ilmu. Jangan miskin daripada jauh dari rahmat Tuhan. Itu kena macam tu. Maknanya, bila mana kita jaga sembahyang hubungan kita dengan Tuhan ni, dengan berjemaah tuan-tuan, ikut sunnah Rasulullah, Allah jamin ar-rizqu minal halal. Allah beri kebenaran, rezeki yang halal. Bila sebut rezeki ni tuan-tuan, bukan bererti apa yang kita makan, apa yang kita minum. Rezeki itu berbagai-bagai. Sihat tubuh badan, rezeki juga. Ya tak? Ramai anak, macam Cikgu Mail, rezeki juga. Gila Cikgu Mail. Asyik aku je. Ya tak? Rezeki juga. Dapat kahwin, pun rezeki juga. Tambah lagi pun rezeki juga kalau dapat. Betul? Kita hidup mewah, senang, dapat sana kemari, pun rezeki juga. Dapat datang rumah Tuhan, dapat sembahyang berjemaah, duduk dalam rezeki juga. Ini yang Allah atur kehidupan kita. Jangan sampai kita, wah bila kata rezeki, wah senang, lenang. Tapi tak nampak nikmat yang Allah beri. Allah yang beri nikmat tu tak nampak. Tu bukan rezeki, bala namanya. Kan? Pertama. Yang kedua, hidup kita ni berakhir dengan kematian. Akan masuk kubur. Kalau masuk kubur, bukan kita lena macam tidur kita kat dunia. Kita balik kubur ni, bukan kita lena tidur macam kita kat dunia. Kita ada persoalan dalam masuk kubur. Sebab itu, orang yang jaga amal ibadahnya tentang amal ibadah sembahyang. Yang kedua, wayanju minal azabil qabri. Allah angkat azab kubur. Nak angkat azab kubur, kau hidup dunia macam mana dengan Tuhan? Kalau kau sombong, sorry lah kau. Sujatul Aqra dah nunggu. Oh, muka kau ni dulu aku panggil, Allah panggil kau tak nak datang. Ngap kau. Macam. Allahu Akbar tuan-tuan. Mati, masuk kubur ni nak senang apa? Tapi orang yang jaga amal ibadahnya, Allah garanti. Nabi sebut, wayanju minal azabil qabr. Apa dia? Mana Allah angkat azab kubur. Mulia bang kalau dah Allah angkat azab kubur, dia masuk dalam tu. Lena tidur sampai hari kebangkitan. Tidur sedap bang, tak sadar. Macam tidur mati bang. Sadar, kenapa ni? Dari kebangkitan ni. Asal kejap no. Aku baru kejap dia tidur, baru lelap. Tu nikmatnya kan. Kalau Allah beri nikmat. Yang kedua, yang ketiga. Kita esok, bila mana dah dibangkitkan oleh Allah Ta'ala daripada kubur, di hari kebangkitan, kita akan menghadap Rabbul Jalil, menghadap hari pengadilan. Hari pengadilan ni, kita berada di mahkamah Rabbul Jalil. Kita akan terima apa? Buku catatan amal selama mana kita hidup kat dunia. Buat baik, buat dosa, semua ada kat situ. Jadi kalau yang ketiga ni, Nabi menyebutkan, yu'ta kitabahu biyaminihi.
Dia menerima catatan amal di sebelah kanan. Maknanya ada harapan. Kalau dia terima catatan amal dengan tangan kanan, ada harapan masuk surga. Tapi kalau menerima daripada wara, belakang ataupun kiri, yamin, yusra, tak ada harapan. Allah, tuan-tuan. Agak-agak kita dapat mana tu? Itulah kita minta. Kan? Minta kat Tuhan supaya Allah kekalkan kita. Kita ni tak mampu bang. Kita nak ingat Tuhan tak mampu. Jangan kata kita dah sembahyang kita ingat. Tak. Sebab itu dalam doa. Apa imam doa tu? Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatik. Kita amat-amati doa ni. Allahumma inna ala zikrika. Apa maksudnya? Allahumma inna ala zikrika wa syukrika. Ya Allah, kau beri Allahumma inna zikrika. Ya Allah, kau berilah tolong aku untuk aku ingat kepada engkau. Nampak? Kita ingat pada Tuhan, minta tolong kepada Tuhan supaya kita ingat kat dia. Sentiasa lorokan ingat kat dia. Kita ni lupa. Nak luar sembahyang, lagi lupa. Jumpa mak janda, mak jah, habis lupa tu Allah. Kan? Dalam sembahyang pun lupa, kadang-kadang teringat. Allahu Akbar. Apa pula mak janda tadi aku manis ni kau sampai sekarang aku rasa. La ilaha illallah. Kan? Sebab itu kena minta dengan Tuhan. Allahumma inna ala zikrika. Ya Allah, aku mohon kepada engkau, ya Allah, tolonglah aku ingat kepada engkau. Wa syukrika, dan jadikan aku sebagai orang yang syukur kepada engkau. Wa husnil ibadatik. Nah, wa husnil ibadat apa? Ya Allah, kau jadikanlah wa husnil ibadatik. Sempurnakanlah akan ibadah aku. Kita nak buat ibadah sembahyang ni, nak jaga malam sembahyang, nak zikir, minta Tuhan supaya Allah pelihara kita dan sentiasa ingat kat dia. Wa husnil ibadat. Jadikanlah sebaik-baik ibadah aku. Itu antara doa yang kita minta kepada Tuhan. Kena sentiasa minta. Kita tak mampu. Kan? Sebab itu kalau kita minta Tuhan, Allah beri esok bila bangkit. Allah bagi amal kita dengan tangan dengan sebelah kanan. Yang Yang keempat. Laju je lah. Lagi 2 minit. Yang keempat, yamur ala suratul mustaqim baratul khatib. Dia esok kita ni nak bagi di hari pada masyarakat kita akan meniti jabatan suratul mustaqim. Bukan senang tau. Nak ni agak-agak kita melintas ni berapa lama? Haji? Suratul mustaqim berapa lama nak melintas? Memang terpulang pada amalan kita, tapi kita minta kepada Tuhan, belum tentu amalan kita Allah terima. Ya, tu jawapan dia. Rahmat kasih sayang Tuhan. Tapi kalau dalam hidup kau tak nak cari rahmat Tuhan, dalam hidup, rahmat Tuhan turun ke mana? Rahmat Tuhan turun tempat di mana tempat sembahyang berjemaah, itulah rahmat turun. Tapi kau tak nak datang. Apa kau rasa kau boleh terima amal sembahyang selama kau sembahyang, Allah boleh terima sembahyang kau? Faham sudah. Yang kata alah aku dah sembahyang juga. Boleh. Jadi nak isuk dekat Sirat ni tuan-tuan. Allahu Akbar. Sirat ni perjalanannya 1500 tahun. Menaik je 500. Mendekal 500. Bawah 500. Pun sampai. Allahu Akbar. Tapi orang yang jaga amal dia, sembahyang berjemaah, nak duduk kalam Tuhan, nak sentiasa kasih dengan majlis ilmu, Allah kata apa? Yamuru ala siratal mustaqim. Kan berarti dia esok meniti sirat seperti kilat menyambar. Pup, pijak aja pup dah sampai. Itu rahmat Tuhan namanya. Bukan sembahyang amal kita. Kan? Yang kelima, wa yahsyuru minan nabiyyin. Esok orang yang jaga amal ibadah, dia esok di hari kiamat, dia dikumpulkan dengan para nabi. Wa yahsyuru minan nabiyyin. Hasara, asal perkataan hasar.
dia kumpulkan esok bersama orang, bersama Nabi. Pasal apa? Dia nak ikut cara Nabi, nak ikut tiru Nabi, nak buat amal ibadat ikut tiru Nabi. Nak macam Nabi tak boleh lah, kita tak mampu. Tapi tiru cara Nabi, sembahyang nak ikut cara Nabi. Kan? Nak sembahyang berjemaah, nak jaga sembahyang apa nama? Fadail amal, dari segi apa? Amal ibadah, nawafil pun dibuat. Tu ada harapan lah. Kalau tak sembahyang jemaah, ada buat nawafil, sunat-sunat buat. Sorak kata sembahyang je wis. Tak? Itu yang kelima. Dan yang keenam. Ini yang keenam yang aku nak beritahu. Wa banallahu lahu baitan fil jannah. Sesungguhnya diperbuat Allah Ta'ala sebuah istana di surga. Tak? Allah kasih ke hamba-Nya, Allah buatkan istana kat surga. Kita kat dunia susah payah buat rumah beratus ribu. Tapi yang Allah janjikan, buat istana kat surga, kau tak nak datang. Bang, kalau ke dunia ni, Allah bagi, sebelah kanan ni, sebungkal emas. Sebelah ni, cuma perak. Mana nak pilih? Pilih emas kan? Begitu juga janji Tuhan. Takkanlah kita istana. Rumah kita sayang nak tinggal. Surga yang Allah binakan tak nak. Surga yang Allah bina bukan macam rumah kita. Pasang mamar, pasang mozaik. Bukan macam tu. Allah kata apa? Min yakutin hamra'u. Diperbuat daripada permata yang indah. Allahu Akbar. Bayangkan, aku tak tahu nak cakap apa. Istana tu bina dengan permata. Agak-agak macam mana cikgu main rumah macam permata. Dan Nabi sebut khamra'u lahu arba'un baban, dan juga dibinakan 40 buah pintu. Allahu Akbar. Pintu surau pun tak banyak. 1, 2, 3, 4, 5 je. Ini pun dah besar. Sedap duduk kan. Ini 40 buah pintu bang. Boleh bayangkan tak? Indahnya tu. Memang tak boleh. Kena ketakjuban yang kasih Tuhan pada hamba ni. Dia sayang kat kita. Dimuliakan sungguh-sungguh. Tapi kita tak tahu nak dimuliakan. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan, cukup 6 perkara. Kan? Yang lain, cerita yang lain nanti dulu. Jadi, kita fikir-fikirkanlah. Dalam perjalanan hidup kita ni, apa sebenarnya kita nak ni? Janji-janji Tuhan melalui Nabi SAW dah dibagi, dah beritahu. Kalau tak nak juga, Allahu Akbar. Rugilah kita ni kan. Jadi, saya rasa sekali dulu yang termampu dapat saya kongsikan. InsyaAllah, kita bertemu di lain masa. Semoga Allah Ta'ala memberi keupayaan dalam perjalanan kehidupan kita ini, sentiasa meraih dekat kita dalam rahmat kasih sayang tu. Tuhan amin ya rabbal alamin. Saya mohon ampun maaf kalau ada kata bicara yang tidak tersusun ataupun yang tidak menepati hati tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu fil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, Ya Allah, sama ada kami ketahui ataupun tidak, Ya Allah. Berkatilah kami, rahmatilah kami. Berilah kami hidayah-Mu agar kami sentiasa dekat dengan-Mu, Ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah, kuatkanlah kami dengan ibadat dan amalan yang baik. Jauhkanlah kami daripada melakukan dosa dan maksiat. Jadikanlah kami sebagai hamba-Mu yang beriman dan beramal soleh. Mudah-mudahan hidup kami sentiasa berada dalam rahmat dan bimbingan-Mu, Ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah diri kami daripada sifat sombong terhadap sesama manusia, Ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami sifat malu yang dengannya kami dapat mentaati segala perintah-Mu dan dapat menjauhi segala larangan-Mu. Moga-moga sifat malu yang tersebut dapat menjuruskan kami ke dalam syurga-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami berdoa memohon keredaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan kepada kami, Ya Allah. Ya Allah,
Kuatkanlah iman kami. Tunjukkanlah jalan kepada kami untuk mendapat hidayah-Mu. Mudah-mudahan kami menjadi insan yang taat kepada perintah-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, pada malam yang tenang dan penuh barakah ini, kami mendadah tangan bermohon agar dipermudahkan segala urusan kami, baik dalam urusan agama, dunia, apatah lagi di akhirat nanti, Ya Allah. Ya Allah, berilah kepada kami kekuatan dan kesabaran untuk menaluki setiap ujian yang mendatangi kami, Ya Allah. Ya Allah, kami bermohon kepadamu, Ya Allah. Kurniakanlah kepada kedua ibu bapa kami tempat yang istimewa di surga-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Ghafar, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, pasangan hidup kami, anak-anak kami, kaum keluarga kami, guru-guru kami, sahabat-sahabat kami, serta sekian kaum muslimin dan muslimat di mana saja mereka berada, Ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa yaqinan shadiqa wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a wa shifa'in min kulli dain bi rahmatika arrahmin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Takbir. Allahu akbar. Alhamdulillah. Masih. Aduh. Jazakallah.